Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Aida Hanim bin Abdul Hamid, kami dari kumpulan 5 akan membentangkan salah satu topik dalam modul Educational Planning, Approaches, Challenges and International Frameworks. Kami akan membentangkan unit 2 iaitu perbandingan trend dan cabaran semasa untuk dasar dan perancangan dalam pendidikan. Oleh itu, salah satu tugas utama perancang pendidikan adalah untuk membantu membuat keputusan melalui pilihan matlamat dan strategi yang mencukupi. Sebagai perancang, perlu memahami cabaran semasa yang dihadapi oleh pembangunan pendidikan serta membuat penilaian tindak balas dasar dengan implikasi masing-masing. Unit 2 ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu-isu utama yang sedang dijalankan dalam pembangunan pendidikan serta cabaran-cabaran yang berkaitan dengan penggubal dan perancangan dasar. Dalam unit 2 ini, kita akan melihat dua bahagian. Bahagian pertama ialah corak pembangunan pendidikan dan isu, manakala bahagian kedua, cabaran untuk dasar pendidikan dan perancangan. Bahagian pertama iaitu corak pembangunan pendidikan dan isu akan menunjukkan trend-trend utama di seluruh dunia mengenai perkembangan pendidikan yang mengambil kira tahap-tahap yang berbeza dan sektor-sektor dalam pendidikan. Kita akan melihat yang pertama pendidikan untuk semua, yang kedua membandingkan penglibatan dalam pendidikan seluruh dunia dan yang ketiga trend mengikut subsektor pendidikan. Bahagian ini akan membincangkan secara ringkas matlamat utama pembangunan pendidikan yang telah dibincangkan dan diterima pakai di Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada tahun 2000. Forum ini telah dihadiri oleh wakil-wakil dari kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan agensi bantuan pembangunan pelbagai hala dan nasional. Terdapat 6 matlamat pendidikan untuk semua, Education for All yang telah dicapai dalam forum tersebut. Matlamat pertama adalah memperluaskan dan meningkatkan tahap penjagaan dan pendidikan awal yang komprehensif kepada kanak-kanak yang berisiko dan juga kurang bernasib baik. Kedua adalah akses yang menyeluruh kepada pendidikan wajib, percuma dan berkualiti kepada semua kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan dan kumpulan minoriti serta anak-anak dalam keadaan yang sukar. Kumpulan 3, matlamat ketiga adalah untuk memastikan akses dan kesaksamaan keperluan pendidikan yang sesuai serta program-program kemahiran hidup yang relevan kepada golongan dewasa dan remaja. Matlamat keempat adalah untuk mencapai peningkatan sebanyak 50% dalam literasi dewasa atau cilik huruf, terutamanya pada golongan wanita untuk mendapatkan akses yang saksama dan berterusan dalam pendidikan. Matlamat kelima adalah untuk menghapuskan jurang gender ataupun jurang jantina dalam mencapai kesaksamaan jantina dalam pendidikan. Pelajar perempuan mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti selari dengan pelajar lelaki. Dan matlamat keenam untuk memperbaiki semua aspek dalam kualiti pendidikan serta memastikan kecemerlangan dalam pendidikan. Kita akan membandingkan penglibatan di seluruh dunia melalui data yang ditujukan dalam skrin. Data ini menunjukkan kadar enrolment kasar dalam pendidikan formal bagi negara-negara yang berpendapatan rendah, berpendapatan sederhana dan berpendapatan tinggi bagi semua peringkat pendidikan formal. Daripada data tersebut, kita dapat melihat bahawa negara yang berpendapatan rendah mempunyai kadar enrolment yang rendah berbanding dengan negara-negara berpendapatan sederhana dan tinggi kecuali dalam pendidikan rendah. Dan negara yang berpendapatan rendah juga mempunyai kadar enrolment yang sangat rendah iaitu sebanyak 25% dan ke bawah dalam pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan tinggi. Data seterusnya pula menunjukkan tamat pendidikan dan kadar hasilan pada tahun 2007 di seluruh dunia. Dan melalui jadual tersebut, kita juga dapat melihat bahawa negara yang berpendapatan rendah mempunyai peratus tamat pendidikan dan kadar cilik huruf yang paling rendah berbanding dengan negara-negara berpendapatan sederhana dan tinggi. Baik, bahagian ketiga, kita akan melihat trend-trend mengikut subsektor pendidikan. Trend yang pertama adalah penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas adalah sesuai untuk mengikuti pendidikan awal kanak-kanak kerana pada tahap ini adalah kritikal untuk pembangunan otak kanak-kanak untuk meningkatkan pembangunan kognitif serta sosial kanak-kanak.
trend yang kedua pula, pendidikan rendah dan menengah. Sekolah adalah kunci untuk menyampaikan nilai dalam persiapan ke alam dewasa, belajar kemahiran dalam mengurus kehidupan, bekerja dan kesediaan kognitif untuk melibatkan diri dalam tahap pendidikan yang lebih tinggi. Trend ketiga iaitu pendidikan teknikal dan vocational atau TVE menyediakan pelajar untuk pasaran buruh. Di kebanyakan negara yang membangun, permintaan terhadap tenaga mahir dan berkualiti adalah amat tinggi. Dan trend yang keempat iaitu pendidikan tinggi. Kebanyakan negara yang membangun telah merekodkan kemasukan sebanyak 67% dalam pendidikan tinggi, berbanding dengan negara seperti Afrika yang mencatatkan hanya sebanyak 5%. Manakala, trend yang kelima itu pembelajaran dewasa yang terdiri daripada pelbagai bentuk pembelajaran sama ada secara formal atau tidak formal khusus untuk kemahiran bahasa dan lain-lain. Pembelajaran dewasa ini adalah untuk mengatasi keciciran semasa pembelajaran formal mereka dan juga memberikan peluang yang kedua kepada individu yang tercicir semasa berada di sekolah. Seterusnya, kita akan membincangkan trend mengikut subsektor pendidikan di Malaysia dari segi pelaksanaan dan enrolment yang terkini. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), Kementerian mensasarkan peningkatan enrolment prasekolah hingga menengah sehingga 100% dalam gelombang 2. Untuk mencapai sasaran ini, KPM hendaklah memastikan bahawa semua tenaga pengajar dan guru adalah mencukupi dan berkelayakan. Menurut laporan tahunan KPM pada tahun 2015, seramai 41% guru prasekolah telah mencapai sekurang-kurangnya sijil diploma. Dan kini, guru prasekolah KPM telah mencapai 93%, Kemas 49%, Cipnin 35%, swasta 23.7%. Ketika ini, kelayakan minimum yang ditetapkan bagi institusi swasta adalah memiliki sijil khusus asas asuhan kanak-kanak atau sijil khusus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Berikut adalah menunjukkan enrolment bilangan murid bagi peringkat prasekolah, rendah dan menengah, dan data ini diperolehi pada 31 Januari 2019. Dan berikut pula adalah bilangan kemasukan, enrolment dan keluaran mengikut peringkat pengajian di IPT bagi tahun 2018. Sekian sahaja daripada saya dan pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum. Terdapat 4 cabaran dasar pendidikan global yang telah direnovasi, iaitu pendidikan awal kanak-kanak dan sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan teknik dan vokasional, dan pengajian tinggi. Di Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 merupakan pelan pembaharuan dasar pendidikan yang utama dan merupakan contoh pelan pembaharuan di Asia. Dilihat daripada cabaran pendidikan awal kanak-kanak dan sekolah rendah di Malaysia yang merujuk kepada program-program yang disediakan untuk kanak-kanak yang berumur sejak lahir sehingga berumur 8 tahun, termasuk jagaan di taman asuhan atau taman didikan prasekolah atau sekolah rendah yang mengutamakan kepada kepelbagaian kaum dan mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dasar pendidikan global berusaha untuk merapatkan jurang di antara negara maju dengan negara membangun dengan pengagihan sumber terutama dalam pembiayaan pendidikan dan perkongsian latihan guru. Aspirasi negara adalah untuk mencapai 100% dalam akses murid di semua peringkat dari prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020, dan Malaysia masih berusaha agar setiap anak-anak di negara ini tidak tercicir daripada menikmati kemudahan pendidikan. Kekurangan dana di negara membangun, pelbagai kajian dijalankan Badan Berkaitan Antarabangsa, antaranya ialah Global Education Organization yang menggariskan faktor kemiskinan punca utama masyarakat gagal memperoleh pendidikan baik dan sempurna. Ketidaktepatan dasar dan penyampaian program terbukti mengenai kekangan proses penataran maklumat dengan kecairan maklumat di tahap pentadbiran dan maklumat kurang kekal. Hal ini dapat menunjukkan kurangnya kepercayaan guru terhadap pembuat dasar. Di sekolah menengah pula, bangunan sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam laporan pembangunan pendidikan 2001 hingga 2010 menyatakan bahawa kemudahan fizikal serta persekitaran sekolah yang kondusif dengan proses pendidikan merupakan keperluan paling asas yang sangat penting bagi semua pelajar. Dari aspek kurikulum dan pedagogik pula, seperti mana di negara-negara seluruh dunia, Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi.
kedua ialah kesungguhan guru. Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi pendidikan dalam konteks pelaksanaan inovasi dan kurikulum adalah kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Keperluan untuk pembelajaran profesional guru telah ditekankan. Cabaran di sini adalah bagaimana untuk mempromosikan profesionalisme turuan dengan kurikulum yang berperspektif, diawasi melalui padu dan mekanisme pemantauan. Seterusnya adalah pendidikan teknik dan vokasional. Pendidikan teknik dan vokasional merupakan aliran pendidikan tidak formal yang menyediakan pelajar kepada bidang teknikal dan kemahiran di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Para pendidik yang mengajar di dalam bidang ini haruslah mempunyai kemahiran yang tinggi dan kompeten dalam setiap bidang. Jika cabaran ini berjaya dihadapi dalam pendidikan teknik dan vokasional, hasil keluaran bidang ini adalah berkualitas seiring dengan kehendak pasaran kerja. Langkah bagi memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional adalah dengan menyediakan satu sistem pendidikan bersepadu. Kurikulum berorientasikan peperiksaan sepatutnya digantikan dan kurikulum berorientasikan industri agar dapat menyediakan para pelajar dengan industri yang sebenar kelak. Seterusnya adalah dari segi cabaran dalam pengajian tinggi. Mencari pengetahuan baharu walaupun universiti tidak menawarkan produk yang berbentuk material, namun kata Michael 2009 mereka tetap terlibat dalam kegiatan penjenamaan, promosi dan pemasaran. Manakala dari segi kemahiran ekonomi, sektor pengajian tinggi adalah salah satu komponen pendidikan yang amat penting di dalam memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pihak kerajaan telah menyalurkan sejumlah wang bajet negara bagi membiayai kos pembangunan dan operasi universiti awam. Manakala penyelidikan dan inovasi merupakan perbelanjaan operasi universiti awam turut meningkat dengan penglibatan di dalam aktiviti pendidikan pembangunan dan inovasi R&D selain aktiviti pengajaran pembelajaran yang menjadi teras institusi terlibat. Tingkatkan accountability melalui kerajaan yang menggalakkan kualiti yang lebih baik dengan memperkenalkan mekanisme audit dan accountability dengan menggunakan petunjuk kuantitatif. Dilihat pula dari segi kualiti pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu penanda aras terpenting dalam menentu kualiti hidup manusia. Justru pelaburan dalam pendidikan bermula daripada peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tertinggi yang mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup seseorang. Oleh itu, murid-murid perlu disediakan dengan pembangunan kognitif yang cukup agar dapat bersaing di peringkat global. UNESCO pada tahun 1994 telah menjadikan kerangka kerja dalam konteks kualiti pendidikan agar semua negara dapat menikmati pendidikan dengan lebih berkesan. Sebilangan besar kerajaan menyadari bahawa pendidikan global untuk semua tidak boleh dicapai tanpa meningkatkan bila kualiti dalam pendidikan. Oleh itu, melalui EFA Global Monitoring Report 2005 daripada UNESCO 2004 telah melaksanakan rangka kerja untuk memahami kualiti pendidikan melalui pemantauan dan penilaian kualiti pendidikan global. Berikut dinyatakan secara terperinci tentang rangka kerja yang telah dilaksanakan. Dunia pendidikan Indonesia masa kini sedang melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Ini terkesan daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Eda dan rakan-rakan sekalian. Saya Sofida Rahman akan menyambung pembentangan rakan saya sebelum ini. Saya akan membentangkan subtopik ikuiti pendidikan dan perpaduan sosial. Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam ekonomi negara. Kestabilan ekonomi sesebuah negara banyak bergantung kepada sistem pendidikan, iaitu dengan menghasilkan tenaga kerja berkemahiran. Yang kedua, mengurangkan kadar kemiskinan. Melalui pendidikan, kerajaan dapat memerangi kadar kemiskinan. Kerana jika semua rakyat berpendidikan, maka peluang memiliki pekerjaan adalah tinggi. Yang ketiga, penyumbang kepada kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kadar pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan ekuiti yang lebih besar. Oleh itu, jika dilihat, ekuiti pendidikan adalah sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan terbaik kepada kanak-kanak tanpa mengira etnik, tempat dan latar belakang sosial ekonomi. Semua kanak-kanak warga negara wajib akses kepada sistem pendidikan. Yang ketiga, kesamarataan dalam pendidikan. Hal ini bermaksud KPM memastikan semua kanak-kanak warga negara tanpa mengira siapa ibu bapa, tempat belajar, akan dilengkapi keperluan untuk membuka segala peluang masa depan mereka. Yang keempat, merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan non-bandar, gender dan pencapaian murid sehingga 50% menjelang 2020.
Ini ada dinyatakan dalam PPPM 2013 hingga 2025. Seterusnya, perancangan yang sistematik dan teliti dalam pendidikan merupakan penyumbang utama kepada ekuiti yang lebih besar. Prestasi pendidikan bermula daripada peringkat sekolah rendah hingga menengah ditentukan oleh status sosioekonomi ibu bapa. Jika dilihat, prestasi di peringkat menengah merupakan kunci kejayaan pelajar untuk meneruskan pengajian ke peringkat pengajian tinggi. Paling penting, merapatkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi adalah asas kepada kelancaran struktur pendidikan, iaitu daripada rendah, menengah dan pengajian tinggi seterusnya ke alam pekerjaan. Dalam Pelan Strategi Pengajian Tinggi Negara, telah dinyatakan bahawa ekuiti dalam pendidikan dapat dicapai dengan menyediakan kesaksamaan infrastruktur dan input yang berkualiti kepada setiap institusi pengajian tinggi. Oleh itu, transformasi yang berkesan memastikan tidak ada pelajar yang layak tercicir dari arus perdana. Golongan miskin bandar dan luar bandar juga turut dibantu. Seterusnya ialah perpaduan sosial juga merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan. Penyelidikan antarabangsa oleh OECD menunjukkan bahawa perpaduan yang lebih kuat mempunyai kaitan dengan populasi yang lebih sihat, masyarakat lebih selamat dan juga kadar guna tenaga yang lebih tinggi. Selain itu, untuk mewujudkan perpaduan, sekolah merupakan tempat penting kerana murid menghabiskan lebih 1/4 di sekolah bermula dari usia 7 hingga 17 tahun. Perpaduan juga wujud apabila interaksi sosial murid dari pelbagai latar belakang sosioekonomi yang berbeza, agama dan etnik yang pelbagai. Daripada itu, murid belajar memahami dan menerima perbezaan mereka yang akhirnya mewujudkan suatu perkongsian. Seterusnya ialah subtopik hubungan pembelajaran dan kerjaya, iaitu laluan pendidikan dan pilihan kerjaya. Dalam topik ini, fokus utama adalah kepada pendidikan bukan formal. Pendidikan bukan formal ini lebih berkonsepkan kepada pembelajaran sepanjang hayat, iaitu tiada halangan dan bayangan ilis dalam pendidikan. Yang kedua, keperluan pendidikan berbeza mengikut kepelbagaian tahap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, PBF ini lebih berbentuk teknikal dan profesional, iaitu selaras dengan matlamat pengindustриan negara yang ingin mempertingkatkan pengeluaran dan juga menyediakan tenaga mahir serta tenaga sokongan terutama dalam sektor perusahaan dan pengindustриan. Yang keempat, dalam menentukan hala tuju pendidikan dan kerjaya, seorang pelajar perkhidmatan konseling kerjaya sangat memainkan peranan penting bagi membantu pelajar mengenal pasti kelayakan untuk meneruskan pengajian dan juga bidang kerjaya yang bersesuaian dengan tahap pendidikan mereka. Selain itu, langkah kerajaan dalam laluan pendidikan dan kerjaya ini ialah dengan mempertingkatkan pelan transformasi pendidikan vokasional, iaitu termasuk melalui kerjasama yang lebih banyak dengan sektor awam dan juga swasta. Seterusnya ialah cabaran pendidikan bukan formal. Salah satu PBF yang sering dikatakan ialah TVET. Program TVET ini sering dikatakan menghadapi cabaran dalam pelaksanaannya. Antara cabaran paling ketara ialah status TVET dianggap rendah, terutamanya di negara-negara membangun. TVET juga sering dianggap pilihan kedua bagi pelajar lemah dan juga sering dikaitkan dengan latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Di samping itu, di peringkat pengajian tinggi pula, lebih menekankan ilmu saintifik yang lebih sistematik, sedangkan TVET hanya kepada latihan untuk pekerjaan tertentu sahaja. Di negara membangun, contohnya Afrika, pekerja mahir lebih banyak menganggur akibat daripada kemerosotan dalam sektor awam dan juga swasta. Disebabkan masalah tersebut, Afrika mempunyai tenaga buruh yang tinggi, murah dan tiada kemahiran. Ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan yang khusus. Oleh itu, bidang TVET ini semakin meningkat keperluannya, terutama untuk mendapatkan pengetahuan tentang kemahiran yang diperlukan. Senario ini berbeza di kebanyakan negara maju yang memang menganggap TVET sebagai salah satu agenda utama pendidikan. Ini dapat dilihat seperti di negara Jerman, 60 hingga 70% pelajar memasuki profesional, iaitu pendidikan berpusatkan TVET dalam sistem pendidikan mereka. Negara Republik Korea pula menjadi negara membangun kepada kuasa ekonomi kerana kerajaan mereka menyedari persaingannya di peringkat globalisasi. Korea beranggapan perlu wujud pendidikan untuk memastikan semua pelajar berjaya tanpa mengetepikan pelajar berprestasi rendah. Seterusnya pula ialah secara ringkas TVET dalam konteks Malaysia. KPM telah berusaha menjadikan TVET sebagai pilihan utama pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menurut kenyataan YB Dr. Mazli Malik, Mantan Menteri Pendidikan Malaysia dalam bernama, menyatakan program TVET di negara ini memberi peluang kepada setiap lapisan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih seimbang dan dapat mengurangkan kadar kemiskinan, seterusnya menuju ke arah kemakmuran ekonomi negara. Selain itu, program TVET ini juga dapat mentransformasikan Malaysia kepada negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2020.
Selari dengan itu, dalam program transformasi ekonomi (PTP), 45% peluang pekerjaan akan diwujudkan menjelang 2020 adalah dalam bidang TVET. Terdapat banyak peluang oleh penyedia TVET awam dan swasta untuk menarik pelajar lepasan sekolah untuk mengikuti latihan TVET dan seterusnya dapat meningkatkan bilangan pekerja berkemahiran dalam pasaran kerjaya. Sebagai contoh, dapat dilihat daripada jadual berikut yang menunjukkan jumlah enrolment yang mengikuti latihan semakin meningkat daripada 2013 hinggalah 2014. Okey, ini jangan menunjukkan bahawa program TVET sangat penting dalam sistem pendidikan negara pada masa kini selaras dengan pendidikan antarabangsa. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian. Saya Ayu Dilawati Rancong akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Terdapat dua tajuk yang akan saya bentangkan, iaitu sumber untuk pendidikan dan tadbir urus dan pengurusan. Setiap negara mesti memutuskan berapa banyak perbelanjaan untuk pendidikan berbanding dengan keutamaan nasional yang lain seperti kesihatan dan pertahanan negara. Dalam sektor pendidikan itu sendiri ada keperluan untuk memutuskan bagaimana banyak yang diperuntukkan untuk jenis pendidikan dan latihan. Perspektif pembelajaran sepanjang hayat mempunyai kelebihan melibatkan pelbagai subsektor dari segi masalah peruntukan. Setiap negara berbeza keutamaan yang sebahagiannya berkaitan dengan tahap perkembangan demografi dan profil pendidikan dan sifat pasaran pekerjaan mereka. Pandangan seluruh sektor juga sangat mustahak untuk memahami keutamaan yang diberikan oleh negara terhadap pendidikan. Berikut adalah perbelanjaan awam untuk pendidikan dalam peratusan KDNK 2006. Secara amnya, negara berpendapatan sederhana membelanjakan bahagian keluaran dalam negara kasar atau KDNK mereka jauh lebih rendah untuk pendidikan berbanding dengan negara berpendapatan tinggi. Berikut ini pula adalah jumlah perbelanjaan awam untuk pendidikan dalam peratus daripada PNK dan dalam peratus daripada jumlah perbelanjaan kerajaan mengikut wilayah 2005. Wilayah membangun membelanjakan peratusan anggaran kerajaan yang lebih besar antara 14% hingga 26% berbanding dengan Amerika Utara dan Eropah Barat 13%. Ini diharapkan negara membangun perlu mengeluarkan lebih banyak perbelanjaan dari segi anggaran untuk memenuhi pendidikan asas keperluan kerana mereka mempunyai aset penyediaan pendidikan yang rendah dan harus melabur lebih banyak untuk memenuhi keperluan mereka matlamat pembangunan. Mereka juga menghadapi permintaan yang meningkat dari populasi yang semakin meningkat lebih cepat dengan bahagian kanak-kanak dan belia yang lebih besar daripada di negara maju. Berikut ini merupakan penerima belanjawan tertinggi 2020. Kementerian Pendidikan merupakan penerima terbanyak iaitu sebanyak 64.1 bilion. Ini diikuti oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Kesihatan. Dalam belanjawan 2020, terkandung 8 perkara yang menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan dalam mengagihkan kewangan. Yang pertama, penyelenggaraan dan naik taraf. Kedua, menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Ketiga, kemudahan OKU di sekolah kebangsaan. Keempat, bantuan bayaran utiliti tambahan. Kelima, program pendidikan teknikal dan latihan vokasional iaitu TVET. Keenam, peruntukan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bagi membiayai kursus TVET. Ketujuh, peruntukan institusi pendidikan di bawah MARA dan membiayai pinjaman 50,000 pelajar. Kelapan, program persijilan profesional di bawah Yayasan Penaraju. Tajuk seterusnya ialah tadbir urus dan pengurusan. Terdapat 3 cara yang diguna pakai di seluruh negara iaitu program literasi dan latihan. Yang kedua, penswastaan perkhidmatan pendidikan dan yang ketiga, mendesentralisasi perkhidmatan pendidikan awam. Malaysia, Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019 hingga 2023. Strategi ini dirumuskan oleh Jaringan Pendidikan Kewangan Fair Network, satu kumpulan yang terdiri daripada beberapa agensi yang diterajui bersama Bank Negara Malaysia, BNM dan Suruhan Jaya Security Malaysia, SC, bersama-sama anggota pengasas termasuk Kementerian Pendidikan, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, PIDM, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit AKPK dan Permodalan Nasional Berhad PNB. Usaha itu akan memberi tumpuan pada aspek memperkasa individu supaya mereka dapat mengurus wang secara bijak, merancang dan melabur untuk masa depan dan melindungi diri daripada penipuan dan salah guna kewangan.
Sektor swasta memainkan peranan penting dalam menyokong sistem pendidikan negara. Atas kesedaran ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melancarkan inisiatif kerjasama awam swasta PPP dalam pendidikan sebagai satu usaha untuk mengiktiraf dan menggalakkan sektor swasta bersama-sama terlibat sebagai rakan dalam pendidikan di Malaysia. Desentralisasi perkhidmatan pendidikan awam yang bermaksud perihal memberi kuasa yang lebih kepada kerajaan negeri atau daerah yang bersekutu oleh kerajaan pusat dan pengagihan kuasa pusat. Desentralisasi atau pemencaran kuasa ini dari segi pembuatan keputusan amat perlu untuk mengolah pertumbuhan yang diterajui oleh ilmu pengetahuan iaitu knowledge economy yang bakal membebaskan Malaysia dari perangkap pendapatan sederhana dan membahagikan hasil pertumbuhan ekonomi secara lebih saksama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.